Nah, satu perhatian yang kita juga ingin bawakan anda hari ini adalah bagaimana impak situasi pandemik COVID-19 ini kepada usaha untuk menderma darah dari golongan masyarakat. Dan untuk itu kita ucapkan juga selamat datang kepada Dr. Tun Mazura Muhammad Fadlullah yang merupakan pakar perunding kaji penyakit dari Pusat Darah Negara. Doktor, kita tahu dari segi supply dan demand, dari segi permintaan dan juga penawaran itu merupakan aspek yang sangat penting sekali, dan setiap hari sebenarnya dari segi penggunaan, kalau diberikan secara anggaran, berapa banyak darah yang dikeluarkan yang diminta oleh para pesakit? Baik, keperluan darah di seluruh negara dalam 2,000 beg sehari untuk dan jumlah kita agihkan kepada 1,000 pesakit. Dan di Lembah Kelang sahaja Pusat Darah Negara akan membekalkan hampir 500 ke 600 beg darah sehari. Jadi kita perlu sentiasa meneruskan aktiviti pendermaan darah ni untuk memastikan yang bekalan darah kita ni mencukupi untuk pesakit di luar sana. Berapa ramai yang tampil untuk menderma darah, terutama di situasi sekarang masyarakat satu tidak dibenarkan dalam beberapa situasi dan ramai juga yang muskil untuk keluar. Baik, kita nampak penurunan yang agak mendadak lah terutama di 3 pusat pendermaan darah statik kita. Satu di Jalan Tun Razak dan juga di Mid Valley, serta di Suk Derma Darah di Puspanita Puri di Putrajaya. Dan begitu juga kempen derma darah pun memang tidak dapat diadakan dengan agak rancak lah banyak pembatalan di saat akhir. Lebih-lebih lagi bila ada peningkatan kes COVID. So masyarakat di luar sana dia merasa risau, rasa ketakutan. Adakah selamat untuk mereka tampil untuk menderma darah? Makanya dalam hal keselamatan dan juga SOP ini, apa jaminan yang boleh diberikan oleh pihak kita kata Pusat Darah Negara dan juga di Pusat Pendermaan Darah sendiri melihatkan kepada aspek keselamatan dan juga pembendungan bagi jangkitan COVID-19 dapat dielakkan di Pusat Pendermaan Darah? Baik, kita nak masyarakat di luar sana faham yang menderma darah adalah satu proses perubatan yang selamat kerana kita mengikut satu standard SOP yang telah ditetapkan. Ada garis panduan yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan garis panduan yang melibatkan kawalan jangkitan semasa mengadakan aktiviti pendermaan darah. So mereka tak perlu khawatir So kita bahagikan kepada 3 iaitu sebelum pendermaan, semasa pendermaan dan selepas pendermaan. So sebelum pendermaan tu kita nak bakal penderma kena faham that kalau mereka mempunyai gejala ataupun suspek ataupun probable COVID, jangan menderma darah, jangan tampil menderma darah. Itu nombor 1. Dan nombor 2, kalau mereka mempunyai kontak dengan pesakit COVID ataupun yang probable ataupun suspected pun ditangguhkan pendermaan darah selama 14 hari daripada tarikh kontak ataupun daripada tarikh positif COVID. Dan yang ketiga, kalau mereka tidak ada gejala tetapi mempunyai sejarah perjalanan dari negara luar, so mereka kena stay quarantine sehingga tempoh yang ditetapkan oleh kerajaan kita. So itu adalah nasihat kita kepada penderma darah sebelum pendermaan. Dan sudah tentu mereka buat self deferral, maknanya mereka tahu apakah kriteria pendermaan darah khusus semasa COVID ini. Yang itu yang saya sebutkan tadilah, kriteria-kriteria tersebut. Dan apabila mereka datang untuk menderma darah, mereka perlu equip themselves penderma ni dengan memakai mask dan menjaga jarak sosial fizikal. Dan apabila masuk ke lokasi pendermaan darah tu, mereka perlu imbas suhu, imbas kod MySejahtera dan membuat deklarasi yang mereka ini adalah sihat dan terdapat risiko yang rendah untuk mendapat COVID. They have to declare. So dan itu adalah aspek penderma. Untuk aspek petugas pula, staf kita, mereka pun perlu apabila masuk kerja, kita mesti pastikan staf kita sihat, tidak mempunyai gejala dan membuat deklarasi juga
Ya, kalau mereka ada family members mereka yang positif ataupun mereka mempunyai gejala, jangan datang bekerja dan maklumkan kepada penyelia. Dan same goes dengan penderma dan petugas pun sama, mengimbas suhu, kod MySejahtera, dan petugas kita ni seharusnya mengikut SOP yang ketat. Sebab seperti saya katakan, ianya adalah satu proses perubatan yang memang tidak boleh dilakukan oleh sebarang orang. Staf ini terlatih dan mengikut SOP dan perlu memakai PPE, pelindungan diri seperti face mask, face shield, apron, dan pakai glove. Itu petugas, dan disanitasikan semua peralatan, katil penderma darah, tempat kerusi, meja, semua disanitasikan. Okey, baik. Ini juga kita nak bercerita tentang kalau standard prosedur itu sudah pun dilaksanakan, sudah pasti peringatan juga sentiasa diberikan kalau mereka yang bergejala ataupun rasa diri tidak sihat untuk mengelakkan datang untuk derma darah. Tetapi selain daripada aspek-aspek tentang pandemik COVID-19, apakah lagi antara aspek-aspek kesihatan yang tidak membenarkan seseorang itu untuk datang menerima darah, khususnya mungkin bagi mereka yang baru saja selesai menjalani proses rawatan, sedang dalam proses rawatan ataupun langsung tidak dibenarkan untuk menderma darah, Puan? Kalau boleh kita tambah juga, bagi mereka lepas dapat vaksin. Baik. So itu adalah antara soalan yang favourite sekarang, memandangkan kerajaan sedang berusaha segiat mungkin untuk meningkatkan bilangan mereka yang menerima vaksin. So banyak pertanyaan daripada penderma darah di luar sana, adakah saya boleh menderma darah selepas vaksin? So jangan risau, setakat ini dengan Pfizer, Sinovac dan juga AstraZeneca, mereka boleh menderma darah 7 hari selepas menerima vaksin. Baik. So andai kata mereka mendapat side effect yang ringan selepas vaksin, selepas sembuh, the last day sembuh dan kena tunggu 7 hari, barulah menderma darah. Sebab apa kriteria ni perlu? Sebab kita nak mementingkan keselamatan penderma dan juga keselamatan penerima darah tersebut. Jadi pasal itu, selain tadi saya ada mention kriteria semasa COVID, kriteria pendermaan darah lain pun masih berjalan seperti biasa. Contoh, baru mengambil ubat-ubatan. Jadi perlu dimaklumkan, atau ada mempunyai masalah perubatan, perlu dimaklumkan kepada pegawai perubatan. Dan kita sendiri akan membuat penilaian. Adakah penderma ini sesuai ataupun tidak untuk menderma darah. Bukan semua orang sebenarnya layak menderma. Sebab kalau mereka tidak menepati kriteria pendermaan, akan meningkatkan risiko seperti side effect dan sebagainya selepas pendermaan. Doktor, juga pengetahuannya barangkali ramai juga terlepas pandang mengetahui jenis darah sendiri. Bila terbaca di laman, ayah saya memulakan jenis, kalau anda O positif, boleh pergi ke. Jadi kadang-kadang kita berfikir, saya punya blood type apa? Jadi itu merupakan satu usaha bagaimana untuk menggalakkan masyarakat tahu jenis darah mereka. Dan kedua, mereka tahu ini untuk kalau ini boleh disumbang, saya boleh terima apa dan saya boleh bagi apa. Baik. So adalah bagus seseorang itu mengetahui kumpulan darah dia, supaya sekiranya ada ahli keluarga yang memerlukan darah di hospital, mereka boleh come forward untuk membantu menderma darah. Apakah kekurangan darah pada masa itu? Contoh sekarang blood bank memerlukan semua jenis darah, kumpulan A, B dan juga O. So bila you tahu kumpulan darah, at least you boleh come forward. Dan salah satu benefit pendermaan darah ialah kita test you punya kumpulan darah. Kita saring dulu semasa di kaunter pendaftaran itu, apakah ABO group seseorang dan apakah hemoglobinnya. So it's like macam satu pemeriksaan ringkas, macam screening juga yang kita buat. At least kita tahu kita ni cukup darah ke tidak daripada paras hemoglobin kita, kan. Kalau hemoglobin kita kurang, kita dah anemia. So kita perlu tahu apa kita nak buat kalau kita anemia. Makan makanan yang tinggi zat besi dan sebagainya. Dan kalau kita tahu ABO group, then it's good that kita boleh membantu. Okey, apabila diceritakan tadi tentang sejarah jenis darah dan juga sejarah keluarga, apakah penyakit-penyakit yang mempunyai kaitan sejarah dengan keluarga seperti thalassemia juga perlu untuk didisclose ataupun diberitahu, dan dalam perihal ini apakah dibenarkan untuk menerima darah mempunyai sejarah penyakit family related illness tersebut?
Okey, adalah penting untuk mereka memaklumkan kepada kita sebab thalassemia ini ianya adalah penyakit keturunan ya yang menyebabkan seseorang penghasilan sel darah merahnya ya mengecil ya dan menyebabkan anemia dan memerlukan blood transfusion hampir setiap bulan. Itu digelar thalassemia major. So sudah tentu mereka ini tidak menepati kriteria sebagai penderma darah. Ya. Namun begitu ada ahli keluarga beliau yang digelar sebagai pembawa thalassemia ataupun thalassemia carrier di mana hemoglobin mereka boleh jadi normal ataupun boleh jadi sedikit rendah hemoglobinnya. So kalau rendah tidak boleh menderma, tapi kalau hemoglobinnya tinggi boleh layak untuk menderma darah. Okey, ya. baik. Dan ada satu sejenis pendermaan yang kita panggil apheresis yang mana menggunakan mesin, kita bleed donor seperti biasa dan darah ini akan masuk ke dalam mesin dan dia akan diemparkan, dicentrifugekan, menghasilkan sel platelet dan plasma sahaja. Kemudian dikembalikan semula sel darah merah kepada penderma. So itu adalah sejenis pendermaan yang khas yang mana thalassemia carrier pun boleh sebab kita risau dia punya red cell kan. So dia pulangkan balik, yang dia dermakan hanya platelet dan juga plasma. Diasingkan melalui proses itu adalah satu proses pendermaan yang khas. So ingin saya tekankan komponen darah yang penting ya, bukan hanya sel darah merah. Platelet pun begitu adalah penting kerana dia punya shelf life atau tarikh luputnya 5 hari sahaja. So dua cara seorang boleh menderma apheresis tadi, platelet apheresis, ataupun derma whole blood macam biasa kita tengok satu beg. Darah ini akan diproses di tabung darah, diemparkan menggunakan mesin centrifuge dan menghasilkan 3 komponen. Red cell, platelet dan plasma. So bila keadaan sekarang yang mana penderma kurang menderma darah ya, komponen yang mempunyai tarikh luput seperti platelet yang hanya bertahan 5 hari memang parasnya agak rendah at the moment. So kita harap sangat masyarakat di luar sana please tampil menderma darah. Doktor, saya juga pernah terbaca tentang sifat darah dan juga jenis darah itu juga boleh dikatakan berbeza mengikut origin of race ataupun bangsa dan juga nationality ataupun daripada mana negara kita berasal. Apakah itu benar? Yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana variasi itu juga boleh menyumbang kepada satu kumpulan darah yang lebih banyak dan variasi darah khususnya kepada pusat darah negara? Doktor. Baik, apabila kita cakap pasal kumpulan darah, masyarakat lebih faham seseorang itu ABO group apa. A, B, O dan AB. Dan satu lagi kumpulan darah kita gelar sebagai RH. Boleh jadi positif ataupun negatif. So saya O positif, for example kan. Sama. Alright. So itu yang paling common. Dan bagaimana seseorang ditentukan kumpulan darah memang berdasarkan faktor genetik. Ya. So di Malaysia populasinya about 50% adalah grup O. Ya, 5% je AB. Alright. So O kita boleh jadi penderma yang universal. Boleh menderma ke semua kumpulan darah. So kita dapati ada kumpulan-kumpulan yang kita panggil kumpulan darah yang rare. Ya. Kita panggil Bombay. Bombay blood group. Yang mana ianya didapati first identified in India. Ya, Bombay. So ianya sangat rare di dalam populasi Malaysia. So bila mana terdapat darah rare menjadi satu cabaran untuk tabung darah. Kerana dia punya registry, the number of penderma yang darah rare ni sedikit. Ada lain-lain juga. Ya, seperti yang common di kalangan Afrika. Ya, yang mana JKA negatif, JKB negatif. So it's rare juga. Ya. So dan RH negatif. Kita tak boleh nak kata ianya
common sangat di Malaysia berbanding di overseas. RH negatif agak common ya. Tetapi di Malaysia RH negatif tu is moderately rare. So kalaulah seseorang mempunyai RH negatif atau mempunyai rare blood, mereka perlu dimaklumkan. You have rare blood, so kalau you dimasukkan ke hospital dan memerlukan blood transfusion, you kena maklumkan kepada you punya doktor. Dan supaya doktor akan berkomunikasi dengan tabung darah. We got a rare blood here. Kan maknanya it's not a readily available punya blood stock tu. Ya. So kita kena call. Based on our rare donor registry, we need to call this donor. Kita dah ada rare blood group donors. Okey, sebabkan itu variasi daripada penerima yang pelbagai juga adalah perlu dan juga pelbagai etnik ya. Yes. Dan apakah itu boleh dipercepatkan sekiranya kita berbalik pada persoalan kita tahu jenis darah kita dan juga kesedaran pentingnya, sebab ada yang juga kadang-kadang mencari alasan, saya tak cukup berat ataupun saya ada situasi sebegini. Apa antara kelayakan asas yang diperlukan yang membolehkan seseorang itu untuk menerima darah? Okey, kelayakan asas adalah sudah tentunya sihat tubuh badan. Usianya? Dan usianya kita boleh mereka boleh menerima start 17 tahun, tapi 17 tahun dengan keizinan ibu bapa atau penjaga. Okey. Ya. Dan 18 tahun sehingga umur 60 dibolehkan untuk first time penderma darah. Okey. Bagi yang sudah regular, badan mereka sudah biasa menderma, mungkin setiap 3-4 bulan. So dia boleh extendkan kepada 70 tahun. Itulah limitnya. Limitnya 70 saja. Yeah. Okey. So of course bila dah nak melebihi 60 tahun tu, kita perlukan pemeriksaan perubatan. Dan doktor perlu mengesahkan kita cek dia punya jantung, fungsi hati dan buah pinggang semua okey, fit untuk menerima darah, baru proceed untuk menerima darah sehingga 70 tahun. Cycle-nya pula bagaimana? Selepas satu kali penerimaan dan untuk penerimaan yang seterusnya, berapa lama tempoh yang Okey, untuk menderma darah whole blood yang biasa menderma satu beg, kita panggil darah utuh atau in English whole blood. Kita boleh menderma setiap 3 bulan. Tetapi sudah tentu seseorang nak menderma setiap 3 bulan, dia perlu menjaga dia punya kesihatan. Betul? Maknanya untuk dia the next 3 bulan HB dia kena bagus. Kan? So kalau dia regularly menderma, kita takut kadang-kadang zat besi dia semakin berkurangan, menyebabkan anemia. So itu yang kita nak pesan. Penting selepas derma darah tu ambil vitamin yang kita bagi. Ianya adalah folic acid dan juga iron untuk kita replenish balik. Kan? So makan makanan yang tinggi zat besi. So tapi untuk yang apheresis, special punya pendermaan, yang itu boleh derma setiap 2 minggu atau setiap bulan. Kerana red cellnya dikembalikan. Yang kita ambil hanya platelet dan juga plasma. Bila doktor sebut, sedikit kesimpulan, kita ada kurang 2 minit lagi doktor. Doktor sebut tentang sihat tubuh badan. Kita tahu di Malaysia 3 serangkait ini, sakit jantung, diabetes dan juga darah tinggi merupakan antara punca kematian yang sangat tinggi. Apakah mereka dalam situasi ini dikecualikan ataupun tidak digalakkan daripada menderma darah? Baik, kalau mereka kencing manis dan mengambil ubat-ubatan sejenis sahaja tanpa melibatkan komplikasi organ lain. Kadang-kadang kencing manis ni dia mempunyai komplikasi. Kepada saraf ataupun kepada jantungnya dan sebagainya, yang tu tidak dibenarkan atau melebihi lebih daripada satu jenis ubat. But kalau mereka well control satu medication, boleh. Persoalan yang penting, apakah pandemik ataupun virus COVID-19 boleh merebak dan juga boleh terjangkit melalui darah, dan bagaimana proses penerimaan darah ini dipastikan supaya penyebaran COVID-19 itu tidak melalui elemen darah, doktor?
Baik, setakat ini tidak ada evidence ataupun bukti yang menunjukkan that virus COVID-19 boleh merebak melalui darah. Ya, kerana seperti yang kita tahu, ianya merebak melalui droplets kan, dan akan melibatkan sistem pernafasan, ya, dan tidak melalui darah. Namun begitu, kita mengambil langkah berjaga-jaga. Ya, walaupun tidak ada bukti lagi, tapi kita mengambil langkah berjaga-jaga seperti yang saya katakan tadi, mengikut SOP yang ketat, ya, garis panduan sebelum, semasa dan selepas. Dan adalah penting, tadi saya ceritakan sebelum, semasa dan selepasnya. Kalau penderma darah dah menderma, dah selesai dan balik ke rumah, tiba-tiba mempunyai gejala, ya, ataupun tiba-tiba baru dapat tahu ada kontak dengan positif, mereka kena maklumkan segera kepada tabung darah. Ya, untuk kita membuat penilaian risiko macam mana dengan darah yang didermakan. Sudah pasti itu juga diberikan perhatian dan juga diberikan kita kata penekunan yang lebih mendalam. Terima kasih Dr. Tun Maizura Muhammad Fatullah dari Pusat Darah Negara kerana berkongsikan, dan juga jangan lupa untuk